Assalamualaikum Ustaz Ahmad Rizwan dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Penghayatan Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian. Nama saya Muhammad Izzuel Syafiq bin Roshidi. Pengenalan untuk penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Etika merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral. Etika boleh melindungi kelangsungan hidup, kestabilan, keamanan dan kemakmuran Malaysia sebagai jaminan pertumbuhan negara yang mampan dan seimbang. Dalam masyarakat adalah penting untuk mengeratkan hubungan antara kaum. Nama saya Zifin Tanishan. Saya akan meneruskan perbincangan dengan objektif. Objektif pertama ialah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Antara faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ialah terdapat sistem kepercayaan dan agama. Kedua, terdapat penempatan keluarga yang terdiri daripada bandar atau pekat. Ketiga, peningkatan jangka hayat manusia dan peningkatan kualiti hidup. Objektif kedua ialah mengkaji komponen etika dan peradaban. Komponen pertama ialah persakitan geofizikal. Geofizikal Malaya, semenanjung yang diapit oleh Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, berfungsi sebagai laluan perdagangan dan titik pertemuan untuk dua tamadun utama dunia, iaitu China dan India. Hal ini menarik kedatangan imigran ke negara ini. Komponen kedua ialah masyarakat dan demografi. Malaysia telah menjadi sebuah masyarakat berbidang kaum hasil daripada pemasukan pendatang dari tempat lain yang berterusan. Kewujudan berbagai masyarakat menyebabkan Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan tradisi, adat resam, bahasa dan asal-usul budaya. Komponen ketiga ialah ekonomi dan pasaran. Pertumbuhan besar ekonomi tanah Melayu telah membantu kebanjiran pendatang, terutamanya dari China dan India. Komponen keempat ialah falsafah dan pemikiran. Falsafah wujud sebagai akibat daripada idea dan persepsi seseorang serta pengalaman dalam kehidupan seharian. Hai, nama saya Nur Aruni binti Muhammad Ghazali dan saya ingin membentangkan kajian literatur. Ini adalah beberapa kajian lepas mengenai proses pembentukan dan peradaban masyarakat kepelbagaian dalam kehidupan sekarang. Kajian pertama, keberkesanan kursus pengajaran dan pembelajaran dalam talian untuk penghayatan etika dan tamadun dari ISA. Ia mendapati bahawa keberkesanan pihak universiti dalam menerapkan etika dan peradaban dalam kursus yang ditawarkan kepada pelajar dalam kaedah secara talian adalah berkesan kerana ia dapat membantu pelajar dalam menghayati kursus ini dengan harapan pelajar dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan masing-masing pada masa akan datang. Kajian kedua ialah pembelajaran etika didik generasi muda berakhlak oleh Hirwani. Ia mendapati bahawa faktor yang mendorong berlakunya kelakuan yang tidak beretika dalam generasi sekarang ialah perkembangan teknologi yang meluas dan penggunaan media sosial yang disalahguna dalam kehidupan harian. Kajian ketiga ialah pentingnya etika dan susila oleh Jessica dan Hamid. Mereka mendapati bahawa pentingnya manusia dalam berfikiran positif dan baik sangka dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kajian ini dapat disimpulkan bahawa walaupun zaman semakin berubah ke arah norma baru, etika dan susila amatlah penting dalam kehidupan masyarakat dalam melahirkan sebuah negara yang aman dan maju. Kajian keempat ialah penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia oleh Fatimah dan Zamani mendapati bahawa setiap kelompok dan mangsa mempunyai peranan penting dan tanggungjawab mereka masing-masing dalam membina hidup yang lebih beretika. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mendapati bagaimana penghayatan nilai-nilai murni diwujudkan dalam masyarakat di Malaysia. Dan kajian terakhir ialah kepelbagaian dan kesepaduan etnik di Malaysia menurut Islam oleh Azira. Dia mendapati bahawa pembentukan kepelbagaian masyarakat Malaysia adalah melalui sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kajian ini dapat disimpulkan bahawa aplikasi yang diterapkan setiap kaum dan hubungan baik persaudaraan sesama kaum adalah penting dalam kestabilan sesebuah negara dari segi politik, sosial dan ekonomi.
Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Arsha binti Ramli, B06-201-0048. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan metodologi kajian. 4.1 Reka bentuk kajian. Secara umumnya, kajian ini adalah kajian kuantitatif yang berbentuk deskriptif bagi mengenal pasti dan mengkaji secara empirikal dan sistematik berkaitan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kajian ini akan menggunakan reka bentuk kajian tinjauan. Seterusnya, 4.2 instrumen kajian iaitu sumber sekunder. Instrumen yang digunakan dalam kajian penyelidikan ini bagi mengumpul segala data dan maklumat yang diperlukan berdasarkan perpustakaan dan rujukan internet. Kajian dilakukan dengan merujuk kepada kajian-kajian yang telah dibuat sebelum ini. Sumber-sumber rujukan ini telah diperolehi daripada artikel dan rujukan internet. Selain itu, kajian-kajian lepas juga perlu diteliti oleh pengkaji bagi menyokong tajuk kajian dan menjadikan sebagai sumber rujukan. Kajian-kajian lepas itu penting bagi menunjukkan bahawa kajian ini tidak mengulangi kajian-kajian lepas. Ia juga bertujuan untuk menghargai penulisan ilmiah para cendekiawan dalam bidang yang sama dengan kajian ini. Contohnya, artikel daripada Nur Azira Muhammad Rohana yang diterbitkan pada 2 September 2017 bertajuk Kepelbagaian dan Kesepaduan Etnik di Malaysia menurut Islam. Definisi kata kunci. Etika merupakan kehidupan manusia hari ini yang digambarkan dari segi peredaran zaman. Cara hidup moden semakin kompleks dengan faktor-faktor seperti aspirasi, nilai ringgit dan kebendaan semuanya memainkan peranan dalam kehidupan seharian seseorang. Istilah etika berasal daripada perkataan Yunani, ethos, yang bermaksud watak. Etika adalah norma yang berdasarkan kepada apa yang betul dan salah sehubungan dengan perbuatan atau tingkah laku seseorang ketika melaksanakan tugas manusia. Perbincangan dan hasil kerja. Yang pertama adalah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Etika dipisahkan kepada dua kategori, iaitu etika deskriptif dan etika normatif. Hal ini untuk memahami tanggapan dan implikasi etika yang lebih tepat. Hal ini bergantung kepada variasi individu, masa, tempat dan keadaan. Etika normatif menyiasat, menilai, mengkritik, mengulas dan membuat kesimpulan tentang kerangka moral semasa mengikut fungsi mewujudkan sistem etika yang memenuhi kriteria dan boleh digunakan mengikut matlamat korporat yang diterujuki oleh sistem semasa. Yang kedua adalah mengkaji komponen etika dan peradaban. Etika digambarkan sebagai sains moral di mana prinsip moral yang bertanggungjawab membimbing tingkah laku seseorang melalui mematuhi prinsip moral beliau. Setiap bangsa di dunia ini mempunyai istilah tersendiri untuk menyatakan hidup dan tahap kegemilangan tamadun dan kemajuan hidup yang telah mereka capai. Agama merupakan bahagian penting dalam pembangunan tamadun kerana ia membentuk visi seseorang dan komuniti tingkah laku serta aktiviti mereka dalam kehidupan. Langkah penambahbaikan. Yang pertama adalah menganalisis keperluan integriti dan etika dalam kehidupan. Integriti merujuk kepada koleksi ciri-ciri cemerlang yang wujud dalam diri individu dan sifat yang baik dalam idea kejujuran dan standard moral yang tinggi. Integriti individu ditakdirkan sebagai keharmonian dan kepentingan kepada keharmonian antara perbuatan dan piawaian moral, etika dan undang-undang serta keharmonian antara kepentingan diri secara umum. Yang kedua adalah melakukan strategi pemantapan etika dan integriti di Malaysia. Fenomena dunia tanpa sebatan serta aliran bebas maklumat yang dibolehkan oleh kemajuan dalam ICT mempunyai akibat yang tidak diingini dari segi moral dan etika. Tanpa disedari, sifat menarik dan prinsip moral dalam masyarakat Malaysia semakin pudar serta beransur-ansur menjejaskan kualiti pekerja dan produktif individu. Assalamualaikum, nama saya Nur Wazirah binti Mustafa. Saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan penambahbaikan.
Kesimpulan daripada kajian adalah penerapan etika amat penting dalam diri masing-masing. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa kaedah seperti program memantapkan etika, menerapkan nilai murni dalam kehidupan, memasukkan elemen ketika dalam pengajaran dan pembelajaran, serta asasnya adalah daripada didikan ibu bapa di rumah. Bagi cadangan penambahbaikan, yang pertama, pihak bertanggungjawab mestilah mengukuhkan akidah dan ajaran masing-masing dari segi etika dan akhlak agar kehidupan dapat menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pihak institusi pendidikan juga haruslah menegaskan lagi penerapan etika dalam diri pelajar melalui kaedah pembelajaran dalam talian. Yang ketiga, pihak bertanggungjawab hendaklah menerapkan salah satu nilai murni yang penting dalam kehidupan beretika di kalangan masyarakat yang pelbagai. Yang keempat, pihak yang bertanggungjawab memantapkan lagi kesedaran tentang penjagaan batas pergaulan. Yang kelima, pihak bertanggungjawab memantapkan lagi kesedaran tentang penjagaan batas pergaulan. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.